Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan sambung lagi dengan bab 2. Kita masih lagi dalam bab 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan tentang kitar nitrogen. Dalam kitar nitrogen, apa yang akan kamu pelajari apabila selesai bab ini adalah berkomunikasi mengenai kitar nitrogen dan kepentingannya. Tidak banyak hari ini. Jadi yang pertama sekali, kamu kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan kitar nitrogen. Apa itu kitar nitrogen? Jadi pertama sekali, kamu kena tahu kitar nitrogen ini dia merupakan sejenis kitar semula jadi. Yang mana kitar nitrogen ini mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Jadi kamu fahamkan di sana, maksudnya dalam kitar nitrogen ini, dia memastikan unsur nitrogen ini dia bergerak dari antara tumbuhan dengan haiwan, kemudian di atmosfera, tanah dan air. Ada pergerakan di sana, kitar. Jadi yang pertama sekali kamu kena tahu lagi apa itu nitrogen. Sebelum ini sudah pernah belajar kan dalam subtopik 2.2 iaitu keperluan nutrien oleh tumbuhan. Di mana nitrogen ini merupakan makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Dan fungsinya adalah pertama sekali mensintesiskan protein, klorofil, enzim dan asid nukleik, membantu pertumbuhan dahan dan daun, meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Jadi banyak dia punya fungsi di sana. Masih ingat apa maksud makronutrien kan? Masih ingat kah? Makronutrien ini adalah nutrien ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Jadi gas nitrogen ini dia membentuk lebih kurang 78% daripada komposisi udara. Walau bagaimanapun, 78% gas nitrogen yang ada dalam udara ini tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan tidak boleh guna. Dia tidak boleh guna gas nitrogen itu terus untuk membina klorofil lah, protein lah, tidak boleh. Tumbuhan hanya akan menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat sahaja. Dia hanya boleh serap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Dalam bentuk ion nitrat sahaja. Yang mana ion nitrat ini berada dalam tanah. Dan tumbuhan akan serap melalui akarnya. Jadi di sinilah fungsi kitar nitrogen tersebut. Dia memastikan nitrogen yang berada dalam udara itu diubah bentuk menjadi ion nitrat supaya tumbuhan boleh serap dan gunakan nitrogen tersebut. Jadi kita lihat kitar nitrogen. Ini adalah kitar nitrogen. Ini ada dalam buku teks kamu muka surat 62. Okey. Muka surat 62. Jadi kalau kamu lihat di sini, kita ada gas nitrogen di udara. Dan ini tumbuhan tadi. Tumbuhan hanya boleh serap dalam keadaan ion nitrat. So, daripada bentuk gas nitrogen di udara ini, kita mesti ubah bentuk dia ke dalam bentuk ion nitrat. Barulah tumbuhan boleh serap. Dan gunakannya untuk membina protein, klorofil dan semuanya tadi. Oleh itu, dalam kitar nitrogen ini, dia terbahagi kepada dua bahagian. Ada dua bahagian di sini. Bahagian yang pertama, dia melibatkan proses penambahan ion nitrat di dalam tanah. Artinya, proses yang melibatkan gas nitrogen di udara itu diubah bentuk menjadi ion nitrat. Okey, itu bahagian yang pertama. Yang ini. So, ada 3 di sana. Tindakan kilat, proses pengikatan nitrogen dan juga proses penitritan. Proses penitritan di sini. Ada satu dia tidak masukkan sebab ini manusia yang buat.
Dia bukan kitar semula jadi ya, iaitu kita tambah baja bernitrogen, baja yang mengandungi nitrogen. Tapi ini tidak termasuk dalam kitar nitrogen di sini, kerana kita kena balik kepada definisi kitar nitrogen, dia merupakan kitar semula jadi. Nah, bahagian yang kedua adalah proses yang akan menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Artinya ion nitrat ini kita singkirkan. Kita kembalikan semula menjadi gas nitrogen di udara. Jadi dia melibatkan 3 proses. Proses penyerapan ion nitrat, yang ini kena serap. Proses pendenitritan. Dan juga yang ketiga adalah proses melarut resap. Ataupun English dia nitrate leaching. Melarut resap. Jadi cikgu terangkan satu-satu. Yang pertama, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah itu. Jadi proses penambahan nitrat boleh dibantu oleh tindakan kilat dan juga letusan gunung berapi. Okey. Tindakan kilat letusan gunung berapi. Di mana apabila kedua-dua fenomena ini berlaku, dia akan melibatkan pembebasan tenaga haba ke udara, ke atmosfera pada suhu yang tinggi. Jadi semasa tenaga haba ini terbebas pada suhu yang tinggi, dia akan mengoksidahkan nitrogen dalam udara menjadi gas nitrogen dioksida. Okey, jadi suhu yang tinggi, gas nitrogen di dalam udara itu teroksida, berubah bentuk menjadi gas nitrogen dioksida. Dalam keadaan gas nitrogen dioksida ini, dia boleh larut di dalam air hujan. So, bila air hujan turun, gas nitrogen dioksida ini akan larut dalam air hujan menjadi asid nitrik. Itu beza dia. Kalau gas nitrogen sahaja, dia tidak larut dalam air hujan. Dia kena ubah bentuk menjadi nitrogen dioksida, barulah boleh larut dalam air hujan dan menjadi asid nitrik. Apabila hujan itu turun ke dalam tanah, asid nitrik itu pun sama-sama turun, meresap ke dalam tanah. Dan apabila berada dalam tanah, asid nitrik akan bertindak balas dengan mineral yang terdapat dalam tanah itu dan membentuk ion nitrat. Jadi itu cara pertama bagaimana ion nitrat itu ditambah ke dalam tanah. Cara yang kedua, melalui proses pengikatan nitrogen. Jadi proses pengikatan nitrogen ini dia melibatkan mikroorganisma. Ada belajar sebelum ni kan dalam bab 1 mikroorganisma, di mana terdapat mikroorganisma yang berfaedah yang membantu dalam bidang pertanian. Jadi salah satu daripada mikroorganisma berfaedah tersebut adalah bakteria pengikat nitrogen. Nah, inilah nama dia, bakteria pengikat nitrogen. Jadi bakteria pengikat nitrogen ini hidup secara bebas dalam tanah. Habitatnya hidup secara bebas dalam tanah. Ada juga yang berada dalam air dan ada yang hidup secara simbiosis dalam nodul akar pokok kekacang ataupun legium kita panggil. Pokok legium. So ini adalah nodul. Ini adalah akar tumbuhan kekacang. Ada dia punya bengkak pada akar ini. Ini adalah nodul. Jadi dalam nodul ini terdapat bakteria pengikat nitrogen. Dan fungsi bakteria ini, dia boleh menukarkan nitrogen dalam udara itu berubah bentuk menjadi ion nitrat. So itu cara kedua. Cara yang ketiga melalui proses penitritan. Jadi proses penitritan ini, dia punya proses itu ada panjang sedikit. Pertama sekali, kita bermula dengan haiwan dan tumbuhan yang mati. Jadi apabila haiwan dan tumbuhan ini mati, terdapat bakteria pengurai dan juga kulat saprofit. Yang ini pun kami sudah belajar dalam bab 1 sebelum ni, mikroorganisma. Okay? Jadi mikroorganisma ini dia akan menukarkan protein
yang terdapat dalam haiwan dan tumbuhan yang mati tadi itu, dia akan tukar kepada sebatian amonium. Okay, sebatian amonium. So, ini adalah proses penguraian. Dan kemudian sebatian amonium ini pula akan diubah menjadi ion nitrit dan seterusnya menjadi ion nitrat oleh sejenis lagi bakteria, iaitu bakteria penitritan. Dan proses ini kita panggil sebagai proses penitritan. Jadi proses penitritan ini dia bukan straight begitu, dia ada langkah dia ni. Ini dia punya jalan dia ni. So pertama, haiwan dan tumbuhan mati melalui proses pereputan dahulu, proses penguraian. Okay, dia mereput. Kemudian barulah melalui proses penitritan. Jadi kedua-dua proses ini melibatkan mikroorganisma. Di sini kita ada bakteria pengurai, termasuk juga pula saprophyta. Kemudian proses penitritan adalah bakteria penitritan. Bakteria penitritan juga hidup bebas di dalam tanah. Jadi itu tiga cara bagaimana proses penambahan ion nitrat itu berlaku di dalam tanah. Jadi yang seterusnya ini, cikgu akan terangkan tentang proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Jadi ada 3 juga tadi kan? Jadi yang pertama sekali itu, melalui proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Yang ini yang dilakukan oleh tumbuhan tadi itu. Di mana tumbuhan akan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Yang mana antara lain keperluan nitrogen, antara lain fungsi nitrogen adalah digunakan untuk mensintesis protein. So, ion nitrat itu digunakan untuk mensintesis protein tumbuhan. Nah, apabila haiwan memakan tumbuhan, haiwan herbivore, ini ada kambing, ada gajah semua ini. So, apabila haiwan ini memakan tumbuhan, protein tumbuhan akan dipindahkan kepada haiwan membentuk protein haiwan. So, ini adalah proses bagaimana kandungan ion nitrat itu berkurang di dalam tanah. So, melalui penyerapan oleh tumbuhan itu sendiri. Now, yang kedua, bagaimana dia berkurang? Melalui satu proses dipanggil sebagai proses pendenitritan. Bezakan dengan yang satu tadi. Yang satu itu proses penitritan. Itu menambah ion nitrat di dalam tanah. Yang ini proses pendenitritan, dia mengurangkan ion nitrat daripada tanah. Jadi, proses pendenitritan ini juga melibatkan sejenis bakteria yang terdapat di dalam tanah. Okey, memang habitatnya dalam tanah. Jadi, bakteria pendenitritan ini, dia boleh mengubah bentuk ion nitrat ini kepada gas nitrogen. Artinya, dia boleh menguraikan ion nitrat ini menjadi gas nitrogen, dan gas nitrogen ini akan kembali ke dalam udara semula. So, itu proses pendenitritan. Nah, yang ketiga pula adalah proses melarut resap nitrat. Larut resap. Jadi, apa yang berlaku di sini? Dia adalah proses semula jadi, sejenis proses semula jadi. So, dalam proses ini, ion nitrat yang terdapat dalam tanah akan larut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. Ya, contohnya bila hujan turun kan? Bila hujan turun, ion nitrat yang memang ada dalam tanah itu dia akan larut di dalam air hujan. Jadi air hujan itu akan mengalir di bawah tanah, mengalir ke dalam sungai, dan ion nitrat itu pun turut bersama-sama. Okay, so itu adalah proses melarut resap. Jadi ini pun mengurangkan kandungan ion nitrat daripada tanah. Dia menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. So 3 ini. Jadi yang terakhir sekali, apa kepentingan kita nitrogen? Okay, jadi ada 4 kepentingan dia di sini. Yang pertama sekali, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Di mana kitar nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara
tukar menjadi ion nitrat. Okey, dan dalam masa yang sama mengembalikannya semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Seperti yang cikgu terangkan tadi, dia ada proses yang menambah ion nitrat, artinya dia ubah nitrogen itu menjadi ion nitrat. Dalam masa yang sama, dia melibatkan proses yang menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Artinya bila dia singkirkan, dia akan ubah ion nitrat itu menjadi nitrogen semula dalam udara. Jadi hal ini, dia akan memastikan kepekatan gas nitrogen dikekalkan pada 78% dalam atmosfera. Okey, jadi yang kedua pula, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Jadi seperti yang kamu sudah belajar dalam subtopik 2.2 itu, keperluan nutrien oleh tumbuhan, kamu sudah belajar bahawa nitrogen ini merupakan makronutrien yang penting untuk pertumbuhan tumbuhan dan diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat yang dia serap dalam daripada tanah. Okay. Jadi penyingkiran ion nitrat daripada tanah ini dia akan mengurangkan kesuburan tanah. Dan masalah tanah yang kurang subur ini kita boleh atasi melalui penggiliran tanaman. Artinya kita tukar-tukar tanaman kita. Satu masa ini kita tanam benda lain. Lepas kita tuai hasil, kita tanam lagi benda lain. Apa logik dia? Kerana tumbuhan yang berbeza, keperluan nutrien dia adalah berbeza. Okey, itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua kita mengatasi masalah tanah kurang subur dengan menggunakan baja yang mengandungi nitrogen. Contohnya baja urea. Jadi dengan memastikan kandungan nitrat ini sentiasa ada, pertumbuhan tumbuhan itu akan menjadi lebih sihat. So bila lebih sihat, produktiviti hasil tanaman ditingkatkan. Dan pendapatan para petani pun bertambahlah, lebih banyak hasil dia. Okey, yang ketiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan juga protein haiwan. Jadi nitrogen tadi, balik-balik sudah cikgu bagi tahu kan, dia adalah komponen yang penting dalam pembentukan protein. Okey, jadi protein pula kegunaan dia, dia berfungsi untuk membina sel yang baharu dan juga membaiki sel yang rosak. Contohnya orang yang bina badan tu kan dia ambil protein kan. Kamu mau build kamu punya muscle. Ataupun bila kamu luka, kamu perlukan protein itu untuk menghasilkan sel baharu supaya luka kamu itu sembuh. Jadi bekalan protein yang berterusan dia sangat penting untuk menjamin kesinambungan dan juga penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis tumbuhan. Semua jenis hidupan, tumbuhan, haiwan dan juga manusia. Jadi tumbuhan menggunakan nitrogen dalam ion nitrat yang diserap untuk membentuk protein tumbuhan. Manakala haiwan dan juga manusia memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan. So melalui pemakanan. So dia punya rantai makanan itu kita dapatkan daripada tumbuhan dan juga haiwan lah. Kalau yang haiwan herbivore itu daripada tumbuhan saja. Nah, yang keempat, kepentingan yang keempat, mengurangkan pencemaran alam sekitar. So, bagaimana dia membantu mengurangkan pencemaran sekitar? Okey, jadi kita balik kepada kitar nitrogen tadi. Dalam kitar nitrogen, dia melibatkan proses perebutan dan juga penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan juga haiwan. Jadi perebutan dan penguraian ini dia akan membentuk sebatian amonium dan seterusnya sebatian amonium diubah menjadi ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Nah, proses dalam kitar nitrogen seperti penitritan ini dia boleh membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, dan salah satu aplikasi dia adalah dalam teknologi hijau iaitu menghasilkan baja kompos. So itu saja untuk hari ini, tidak banyak. Jadi tugasan pada hari ini cikgu akan berikan kepada kamu dalam Telegram. Ada soalan? Boleh tanya cikgu. Tolong tanya, jangan diam-diam. Okay, so itu saja untuk hari ini. Take care everybody, stay safe. Kita jumpa lagi.